Okey, Assalamualaikum ya. Salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Jadi hari ini saya ingin menjelaskan seperkara berhubung dengan PRU 15 dan keputusan beberapa Dewan Undangan Negeri untuk tidak bubar DUN ya. Jadi sebelum tu saya nak test volume. Okey, dah volume okey ya. Jadi saya nak jelaskan sebab saya terbaca ulasan, mendengar ulasan propaganda macam-macam Najib yang mendakwa disebabkan DUN pembangkang tidak bubar ya. Jadi ini akan memudahkan kononnya Barisan Nasional merampas negeri-negeri pembangkang kelak bila DUN dibubarkan. Jadi hari ini saya nak menangkis propaganda ini dengan penjelasan terperinci. Jadi diminta anda memberi perhatian dan tularkan video ini ya. Okey. Jadi sebenarnya dulu-dulu pada satu ketika dulu Barisan Nasional ni cukup kuat ya sebelum 2008. Jadi bila Barisan Nasional dulu-dulu cukup kuat, jadi apa yang berlaku adalah apabila parlimen dibubarkan, DUN lazimnya semua DUN dibubarkan serentak ya. Dan bila DUN dibubarkan, sebenarnya di dalam negeri-negeri apabila berlaku kempen pilihan raya, walaupun kerajaan negeri sebelum pembubaran itu akan menjadi kerajaan penjaga atau kerajaan caretaker, tetapi kerajaan negeri tidak boleh menggunakan jentera pentadbiran untuk membantu pilihan raya. Itu adalah peraturan ya dalam fasa kempen. Kerana jika kerajaan negeri menggunakan jentera negeri untuk pilihan raya dalam pada DUN sudah bubar, ianya sebenarnya adalah sesuatu yang melanggar peraturan, ianya adalah satu bentuk salah guna kuasa dan ianya boleh dianggap sebagai cuba merasua dan sebagainya lah. Okey. So, tidak boleh lah. Okay? Tetapi oleh kerana Barisan Nasional dulu-dulu tu kuat sangat, jadi bila pembangkang dia komplain atau dia membangkang atau dia membantah ya penggunaan jentera ni, lazimnya perkara ni tidak akan ke mana dan Barisan Nasional tidak takut. Tetapi situasi dia berubah selepas 2008 dan khususnya selepas PRU 14. Jadi situasi sekarang tidak sama dengan PRU 14 kerana Barisan Nasional sudah tahu keadaan dia, sokongan terhadap dia amat teruk, dan ini kita sudah lihat di Johor ya. Sebenarnya kalau anda kira betul-betul dari sudut peratus pengundi berdaftar berbanding jumlah yang keluar mengundi dan peratus yang memilih BN, sebenarnya pencapaian BN merosot, tetapi dia hanya berjaya mendapat majoriti 2/3 sebab hampir 50% tak keluar mengundi. Okey. So, sekarang ni macam-macam Najib berkata oleh kerana DUN pembangkang tidak dibubarkan, alhamdulillah dia kata ini akan memudahkan BN untuk rampas negeri. Hari ini saya akan jelaskan mengapa ini adalah satu penjelasan yang cukup dangkal dan satu propaganda yang terdesak. Hakikatnya BN sekarang menghadapi satu masalah besar ya, masalah besar disebabkan DUN pembangkang tidak bubar. Malah dia ada berbincang isu ini, saya difahamkan pemimpin-pemimpin tertentu, khususnya sekarang ni 10 DUN tidak dibubarkan, termasuk 3 DUN yang dikawal oleh PH dan 4 DUN yang memang 2 di Semenanjung dikawal oleh BN dan 2 lagi di Sabah dan Sarawak, 1 dikawal oleh Parti Gabungan Sabah dan 1 lagi oleh Parti Sarawak ya. Jadi BN akan menghadapi masalah besar. Jadi anda mungkin tertanya-tanya bagaimanakah BN boleh menghadapi masalah besar. Okey, saya cerita ya. Untuk menjelaskan perkara ni, saya baca terus satu ulasan yang telah saya tulis. Jadi anda dengar baik-baik, lebih elok saya baca sebab benda ni sudah saya tulis ya. Okey. Saya nak ambil kawasan Parlimen Bukit Gelugor di Pulau Pinang sebagai contoh. Okey. Jadi kerajaan Pulau Pinang DAP ya, walaupun ada PKR dan sebagainya, tapi dia majoritinya DAP, jadi kita anggap kerajaan Pulau Pinang ni kerajaan DAP lah.
Jadi kerajaan Pulau Pinang DAP telah memutuskan untuk tidak membubarkan DUN. Manakala kawasan Parlimen Bukit Gelugur yang saya akan ambil sebagai contoh untuk menjelaskan mengapa bila DUN tak bubar, ianya akan merugikan Barisan Nasional, ya. Jadi kawasan Parlimen Bukit Gelugur merangkumi 3 kawasan DUN, iaitu Air Hitam, Paya Terubung dan Seri Delima. So ada 3 kawasan DUN di satu kawasan Parlimen. Sekiranya DUN Pulau Pinang dibubarkan, andai kata DUN kerajaan negeri DAP ni dia putuskan untuk bubarkan DUN Pulau Pinang, sudah pasti Barisan Nasional yang merupakan pembangkang akan meletakkan calon-calon MCA yang rapat dengan persatuan-persatuan dan tokoh-tokoh Cina yang berpengaruh di Pulau Pinang bagi 3 kawasan berkenaan, ya. Sebab di Pulau Pinang ni tokoh-tokoh dan persatuan-persatuan Cina ni ada pengaruh besar, cukup besar. Saya tahu, saya 25 tahun di Pulau Pinang, ya. So cukup besar. Jadi Pulau Pinang ni dulu dipegang oleh gerakan sebelum 2008. Gerakan ni masih ada pengaruh dalam Pulau Pinang, tapi sekarang gerakan bukan sebahagian daripada Barisan Nasional. Jadi semestinya Barisan Nasional akan letak calon MCA. Jadi di Bukit Gelugur, satu kawasan Parlimen, ada 3 DUN. Semestinya dia akan letak calon-calon MCA di 3 DUN berkenaan, ya, kawasan DUN berkenaan yang rapat dengan persatuan-persatuan Cina atau tokoh-tokoh Cina, ya. Calon-calon ini lazimnya orang yang berpengaruh atau berkait dengan orang yang berpengaruh di peringkat negeri, dan ada cara tersendiri untuk mengumpulkan beratus ribu dan kadang-kadang berjuta ringgit setiap seorang dalam bentuk dana politik. Sekalipun individu yang dicalonkan tidak berpengaruh, parti yang menajanya boleh menggunakan pencalonan individu berkenaan sebagai alasan untuk mendapatkan lebih banyak sumbangan politik daripada taikun-taikun, persatuan-persatuan atau mana-mana individu atau kumpulan yang menyokong parti berkenaan. Okey? Dengan adanya mekanisme pendanaan ini, kemampuan Barisan Nasional untuk memperkasakan jentera pilihan raya di seluruh kawasan Parlimen Bukit Gelugur akan bertambah berlipat kali ganda. Ya? Sebab kalau satu calon MP sahaja, katakan ada sumbangan dana daripada seorang taikun, contohlah, atau penaja, dia minta, okey, calon MP ni saya nak berilah sumbangan dana 3 juta contohnya. Okey, dia beri. Okey. Tapi kalau Barisan Nasional minta 10 juta, rasa pelik sebab satu calon MP nak minta 10 juta, tak boleh. Tapi kalau ada 3 calon DUN tambahan, setiap calon DUN tu boleh minta contohnya 2 juta, maaf. Ya, jadi 3 calon DUN dapat 6 juta. Campur dengan calon MP tu dapat 9 hingga 10 juta. Ini akan memperkasakan jentera pilihan raya dan kekuatan pendanaan bagi kempen pilihan raya kawasan Bukit Gelugur. Kerajaan DAP pula, ya, jika DUN tidak dibubarkanlah, ini andai kata DUN tidak dibubarkan, tidak boleh menjanjikan terlalu banyak projek pembangunan tanpa bantahan Barisan Nasional atau SPR. Kerana jika DUN bubar, janji-janji sedemikian tidak boleh dan tidak mungkin dibenarkan dan boleh disifatkan sebagai sogokan atau rasuah politik. Maaf ya, jika DUN bubar lah, jika andai kata kerajaan DAP bersetuju bubar DUN, maaf ya, tadi saya sebut tidak bubar, okey, bubar ya. Jadi dia tak boleh buat janji-janji sebab ini adalah sogokan, ya. Jadi DAP tangan dia terikat. Okey. Kesimpulannya, jika DUN Pulau Pinang bubar serentak dengan Parlimen, Barisan Nasional iaitu pembangkang akan mempunyai kelebihan pendanaan dan jentera tambahan yang agak besar yang akan memudahkan urusan kempen pilihan raya. Okey? Alright. Sebaliknya, jika DUN tidak dibubarkan, dan kita sudah faham bahawa DAP telah memutuskan bahawa DUN tidak akan dibubarkan, jadi jika DUN Pulau Pinang tidak dibubarkan, Barisan Nasional atau pembangkang akan hilang kelebihan pendanaan dan jentera yang besar dan kempen gabungan itu dijangka terjejas teruk berbanding 2008, 2013 dan 2018. Maknanya jika dia ada penaja ke, dia ada orang yang nak beri dana dan sebagainya, dia minta untuk Parlimen, okey, kau berilah untuk Parlimen, kerusi Parlimen ni 3 hingga 4 juta. Okey. Kalau dia nak minta lebih 10 juta, siapa nak bagi? Okey, sebab tak ada calon DUN. Okey, jadi memang akan terjejas. Okey. Dan ada orang kata
Alah, BN bukannya kisah, dia akan dapatkan juga 10 juta bagi kawasan Parlimen Bukit Gelugor. Ini tak boleh berlaku. Sebab menurut SPR, maksimum yang boleh dibelanjakan oleh ahli parlimen ialah 200,000. Tapi kita tahu pilihan raya tak ada orang yang belanja 200,000. Berkemungkinan besar belanja dia mencecah 1 juta, kadang-kadang 2 juta bagi satu kawasan parlimen. Tapi bila dalam keadaan ni susah bagi kita buktikan. Okey. Tapi kalau BN belanja sampai 10 juta bagi satu kawasan parlimen, memang cukup mudah untuk membuktikan bahawa sudah berlaku salah guna kuasa atau pelanggaran peraturan. Ya, jadi sukar bagi membelanjakan jumlah dana yang besar sebesar yang mungkin dibelanjakan sekiranya DUN dibubarkan dan ada calon-calon DUN. Jadi ini akan merencatkan kempen pilihan raya Barisan Nasional. Manakala itu disebabkan DUN kerajaan DAP tidak bubar, kerajaan negeri DAP boleh terus menabur 1001 janji projek pembangunan di seluruh kawasan Parlimen Bukit Gelugor tanpa dituduh menyogok pengundi. Sebab dia masih kerajaan. Ya? Malah disebabkan kerajaan negeri masih berfungsi, boleh ada perjanjian-perjanjian baru dan penyaluran dana terus bagi projek-projek yang menguntungkan rakyat negeri Bukit Gelugor. Jadi kesimpulannya, prestasi Barisan Nasional yang merosot secara konsisten di Pulau Pinang sejak 2008 dijangka merosot lebih teruk kali ini sebab DUN tidak bubar. Dan begitu juga di negeri-negeri pembangkang lain dan juga negeri-negeri PAS. Ya. Dan memandangkan persatuan-persatuan dan tokoh-tokoh Cina amat berpengaruh di Pulau Pinang, saya yakin pemimpin-pemimpin DAP akan memasuki perjanjian-perjanjian baru yang akan menguntungkan persatuan-persatuan dan tokoh-tokoh ini. Ya. Ada kemudian bila sampai masa untuk bubarkan DUN kelak, okey, MP-MP yang menang ni dalam PRU 15 ni, andai kata DAP menang, dia boleh bekerja keras untuk beberapa bulan untuk membuktikan kepada rakyat di kawasan Bukit Gelugor bahawa tengok, apabila anda undi pembangkang, anda tengok prestasi kami mau bagaimana kami membawa suara anda di Dewan Rakyat. Jadi siapa kata jika DUN tidak bubar, ianya akan memudahkan Barisan Nasional untuk menakluki negeri? Ini propaganda baru yang dimainkan. Sebenarnya apa yang saya dipahamkan, BN sedang cemas sebab 6 negeri, 3 PAS, 3 pembangkang, 3 PH tidak ingin bubarkan negeri. Bagaimana pula dengan Melaka dan Johor? Okey, sebenarnya kalau ikut kepala otak BN, dia memang nak bubar sebab dia boleh tabur dana yang banyak untuk kawasan-kawasan parlimen, tapi risiko dia tinggi sebab di Melaka dan di Johor dia dah menang bukan sebab dia lebih popular. Sebenarnya prestasi dia berbanding PRU 14 menjunam, tapi dia menang sebab peratus yang keluar mengundi terlalu rendah. Jadi dia takut jika dia bubar DUN Melaka dan Johor, ya, dia takut dia akan hilang negeri. Tetapi pada masa yang sama, oleh kerana dia tidak bubar DUN Johor dan Melaka, sekarang ni pendanaan dia bagi kawasan parlimen terhad. So sebenarnya ada masalah BN ni disebabkan 10 DUN tidak bubar, termasuk DUN Sabah dan Sarawak. Tapi BN tak kisahlah Sarawak sebab dia tak bertanding di Sarawak, tapi dia akan hadapi masalah. Ini tidak boleh dinafikan dan perkara ini ada dibincangkan di peringkat kepimpinan BN. Jadi sekarang bukan sama macam 2018. Sekarang bukan sama macam dulu-dulu. Dulu BN kuat. Sekarang ni tak bubar DUN, dia akan merugikan Barisan Nasional. Lebih-lebih lagi jika ramai keluar mengundi. Saya tahu benda ni sebab dulu saya terlibat dengan kempen. Masa tu saya penyokong Barisan Nasional lah pada 2008. Jadi saya terlibat dengan kempen di Bukit Gelugor. Saya tahu. Sebab Bukit Gelugor dulu Datuk Khoo Kahwa melawan Mendiang Karpal Singh, ya, bagi kawasan Parlimen Bukit Gelugor. Dan kemudian bawah Bukit Gelugor ada 3 DUN. Salah satu DUN tu adalah Seri Delima. Di Seri Delima, Loh Nam Hui dari MCA, dia menentang Raya dari DAP di kawasan Seri Delima. Jadi pusat operasi di Seri Delima tu dikongsi bersama oleh Datuk Khoo Kahwa dan Nam Hui, ya. Dan saya sebenarnya membantu Datuk Khoo Kahwa dalam analisis pengundi hitam, putih dan kelabu, ya? Dan saya amat rapat pada ketika itu dengan Datuk Khoo Kahwa. Jadi saya pernah ada perbincangan, ya, mungkin strategi dah silap
sepatutnya DUN negeri tidak dibubarkan, kerana pada ketika itu DAP sudah merapati tycoon-tycoon seperti Tan Sri Tang Kok Peng, ya, dan kemudian Hunza Property, ya, Ko Teng Tong dan sebagainya. Jadi semestinya calon-calon DAP ni jika bertanding di kawasan DUN, dia akan mempunyai kemampuan untuk menjana pendanaan yang besar bagi kempen, ya. Jadi saya dah melihat bagaimana perkara ni membantu DAP pada ketika itu. So jadi jangan buat propaganda terdesak, ya, Barisan Nasional, dan cuba menipu jentera kononnya DUN tak bubar, kita akan dapat kemenangan yang lebih selesa. Ini bohong, ini bodoh. Okey, ini bohong dan ini bodoh. Ya, hakikatnya bukan hanya prestasi Barisan Nasional dan menjunam, sekiranya ramai keluar mengundi, ini akan memudaratkan lagi gabungan itu lebih-lebih lagi, sebab pendanaan dia tidak boleh seperti mana jika DUN bubar. Logik dia amat mudah. Okey, dan kawasan-kawasan DUN di Melaka, kawasan-kawasan parlimen di Melaka, Johor ni, kalau kita lihat dari segi banjir ni, memang kalau kawasan terjejas, peratus yang keluar mengundi akan lebih rendah, tetapi penurunan tu tidak begitu signifikan jika anda kaji kawasan-kawasan yang lazimnya terjejas, dan kami dah buat kajian. So itulah penjelasan saya, ya. So DUN pembangkang ni, bila dia tak bubar DUN, sebenarnya ianya akan membantu pembangkang. Okey, so sehingga kita berjumpa di lain masa. Jangan lupa, semalam saya buat satu live ni saya buat khusus di YouTube, dan tajuk live itu adalah satu mesej sebenarnya saya sampaikan kepada Zahid. Saya tak buat di Facebook, iaitu Zahid Hamidi Kantoi tak boleh lari lagi. Sila rajin dan tonton live itu, kerana ada banyak perkara yang mengejutkan anda yang telah saya bincang di sana. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.